Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan asli di Liga Perdana Inggeris. Brighton berjaya ikat pasukan Liverpool dengan 2-2. West Ham juga seri 2-2 dengan pasukan Newcastle. Wolves seri 1-1 dengan pasukan Atalanta. Arsenal kejutkan Manchester City 1-0 di Emirates. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Di La Liga, Atletico Madrid menang 2-1 ke atas pasukan Real Sociedad. Barcelona seri 2-2 dengan pasukan Granada. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen menang selesa 3-0 ke atas pasukan Köln. Bayern Munich juga menang 3-0 ke atas pasukan Freiburg. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Sementara itu di Serie A, Lazio menang 3-2 ke atas pasukan Atalanta. Roma menang 4-1 ke atas pasukan Cagliari. Napoli tewas 1-3 kepada pasukan Fiorentina. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain menang 3-1 ke atas pasukan Rennes. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Prancis. Kita lihat dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Kita sasar kedudukan 100 atas FIFA, kata Kim Panggon. Jurulatih pasukan Malaysia, Kim Panggon, berharap dapat merealisasikan sasaran berada dalam kedudukan 100 atas FIFA. Ketika ini, skuad negara menduduki ranking ke-134 dunia selepas meraih 2 keputusan seri ketika menentang pasukan Syria dan juga China bulan lalu. Ini meletakkan Harimau Melaya pada kedudukan terbaik untuk menduduki kedudukan 120 atas FIFA, buat kali pertama semenjak tahun 2006. Begitupun, Kim Panggon merasakan tidak mustahil untuk mencapai kedudukan 100 atas FIFA dengan syarat semua pemain dalam pasukan kebangsaan memberikan yang terbaik dan juga bersaing untuk merebut kesebelasan utama. Hanya dengan cara itu sahaja Harimau Melaya mampu memberikan persembahan terbaik mereka, terutama dalam aksi pesta bola mereka yang akan berlangsung dalam masa beberapa hari saja lagi. JDT luaskan pengaruh mereka. Pasukan JDT terus melebarkan pengaruh mereka di mana usaha terbaru kelab itu adalah dengan menceburi dunia pemotoran. Menerusi satu pengumuman yang dilakukan oleh Joe Sutton Tigers, JDT bakal menubuhkan JDT Racing Team dengan pelumba tekanan negara iaitu Hafiz Syahrin. JDT Racing Team bakal bersaing dalam saingan Asia Road Racing Championship bermula pada tahun hadapan. Ini sebagai langkah pertama memenuhi impian bersaing dalam Superbike World Championship kelak. Hafiz yang pada ketika ini mewakili pasukan Petronas Racing Honda untuk saingan SBK 2023. SBK dianggap kejohanan berprestij untuk perlumbaan motosikal dengan setengah pelumbanya yang pernah bersaing di MotoGP. Antara pelumba MotoGP yang pernah bersaing dalam SBK adalah Max Biaggi, Marco Melandri, Colin Edward dan juga Shinya Nakano. Ini dilihat sebagai langkah JDT untuk mengembangkan lagi jenama mereka di pentas dunia. Selain pemotoran, JDT juga sudah menceburi dunia futsal, hoki ais dan juga tinju. Manchester City tempang tanpa Rodri. Arsenal meneruskan rentak cemerlang dalam saingan Liga apabila berjaya meneruskan juara bertahan, iaitu pasukan Manchester City 1-0 di laman sendiri tengah malam tadi. Mikel Arteta menurunkan skuad terbaik beliau dengan David Raya selaku penjaga gol utama dalam perlawanan ini. Manakala City turun tanpa pemain tengah, iaitu Rodri yang masih menjalani pergantungan perlawanan. Aksi sengit menghiasi perlawanan ini dengan kedua pasukan cuba mencari gol awal. Kedua pasukan dilihat seimbang daripada segi penguasaan bola. Namun Arsenal dilihat lebih banyak mengancam kubu pertahanan pasukan City dengan merekodkan sebanyak 12 percubaan berbanding pasukan City dengan hanya 4 sahaja. Gabriel Martinelli menjadi hero The Gunners dalam perlawanan ini apabila menjadikan gol tunggal pada minit ke-86 hasil bantuan daripada Kai Havertz. Dengan keputusan ini, Arsenal kekal rekod tanpa kalah dalam 8 perlawanan dan City kini sudah 2 kali tewas dan juga jatuh ke tangan ketiga di bawah pasukan Spurs dan juga pasukan Arsenal.
Liverpool dan Brighton sama kuat. Liverpool yang turun berkunjung ke Amex Stadium sudah melupakan kontroversi minggu lalu dan kini hanya fokus mengutip 3 mata penuh daripada Seagull. Bermain di laman sendiri nyata memberikan kelebihan kepada pasukan Brighton dalam memberikan persembahan menarik dan menghiburkan lebih-lebih lagi selepas memenang Manchester United 3-1 di Old Trafford. Buat kali ke-8 Liverpool dibolesi dengan gol apabila Simon Andigro menghukum kesilapan pemain Liverpool pada minit ke-20. Terkejut dengan keadaan itu, Liverpool bangkit memperkemaskan rentak permainan mereka dan hasilnya 2 gol pantas bermasalah untuk meletakkan pasukan Liverpool di depan dengan 2-1. Bersama pada babak kedua, Brighton terus memburu gol penyamaan dan hasilnya Lewis Dunk yang juga kapten kepada pasukan mudah menampan bola masuk pada minit ke-78. Keputusan ini menyebabkan pasukan Liverpool ketinggalan 3 mata daripada pendahulu liga, iaitu pasukan Spurs, dan perlawanan seterusnya adalah Merseyside Derby yang akan berlangsung pada 21 Oktober nanti manakala pasukan Brighton akan berdepan tugas berat melayani kunjungan pasukan Manchester City pada hari yang sama. Barcelona bangkit ikat Granada 2-2. Barcelona dilihat memilih jalan sukar sejak kebelakangan ini apabila mereka terpaksa mengejar kembali selepas ketinggalan 2-0 kepada pasukan Granada dalam aksi La Liga pada awal pagi tadi. Brian Zaragoza mudah membuka jaringan seawal minit pertama hasil bantuan Lucas Boye apabila kelekaan pemain Barcelona sendiri. Brian Zaragoza sekali lagi mencarikan gol kedua untuk mereka selesai di depan, kali ini hasil bantuan daripada jarak gumbau. Barcelona akhirnya lega apabila berjaya memecahkan kebuntuan menerusi Lamine Yamal sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Penguasaan bola jelas milik pasukan Barcelona, tetapi ketumbulan penyudah untuk anak buah Xavi itu dilihat sebagai antara faktor mengapa mereka gagal mencarikan gol. Mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-85 untuk Sergio Roberto menyamakan kedudukan hasil bantuan daripada Alex Balde dan keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan. AS Roma terus pamerkan kebangkitan. AS Roma meneruskan kebangkitan mereka selepas berjaya meneruskan pasukan kad gelari 4-1 pada awal pagi tadi. Romelu Lukaku berjaya mencuri tumpuan dalam perlawanan ini apabila dia berjaya menjadikan 2 gol iaitu pada minit ke-20 dan juga 59 untuk meletakkan pasukan Roma selesa mendahului di depan. Musim awal terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-19 hasil bantuan Leonardo Spinazzola. Andre Belotti juga tidak ketinggalan untuk menjadi salah seorang penjaring apabila dia meledak pada minit ke-51. Kad gelari berjaya mencuri 1 gol sagu hati menerusi Nathan Nandes pada minit ke-87 hasil sebakan penalti. Roma kini berada di tangga ke-10 Liga dengan mengumpul 11 mata dan berharap dapat meneruskan momentum kemenangan mereka lagi selepas ini. Leverkusen kembali teraju Bundesliga. Xabi Alonso memastikan anak buahnya mengutip 3 mata penuh selepas mereka berjaya meneruskan pasukan Köln 3-0 di laman sendiri. Persembahan yang menarik dan juga penuh bergaya berjaya ditampilkan oleh Leverkusen dalam perlawanan tersebut, membolehkan mereka menguasai perlawanan sejak daripada awal permainan lagi. Jonas Hoffmann berjaya menjadikan gol awal Leverkusen pada minit ke-22 hasil bantuan daripada Florian Wirtz. Jeremy Frimpong kemudiannya menggadaikan gol pasukan Leverkusen dengan jaringannya pada minit ke-32. Kali ini dibantu oleh Alex Grimaldo. Victor Oko Boniface melekatkan malang gemilang mereka apabila mudah menyempurnakan hantaran daripada Jonas Hoffmann untuk gol ketiga mereka pada minit ke-67. Mereka kini berada di atas hanya dengan 1 mata mengatasi pasukan Stuttgart di tempat kedua. Paris Saint-Germain mula kejar kembali kedudukan Ligue 1. Paris Saint-Germain kembali mengejar kedudukan mereka dalam Ligue 1 selepas menewaskan pasukan Rennes 3-1 di gelanggang lawan pada awal pagi tadi. Mereka mahu melupakan kekalahan memalukan 4-1 kepada pasukan Newcastle United dalam aksi UCL pertengahan minggu lalu dengan cuba memperoleh semula keyakinan dalam aksi domestik mereka. Paris Saint-Germain berjaya di depan menerusi Vitinha pada minit ke-32 hasil bantuan Ousmane Dembele. Achraf Hakimi kemudiannya meletakkan pasukan Paris Saint-Germain semakin selesa mendahului dengan gol pada minit ke-36 hasil bantuan daripada Varane Zaïre-Emery. Rennes cuba merapatkan jurang melalui jaringan Amin Gouiri pada minit ke-56 tetapi Randal Colomwani memastikan kemenangan 3-1 apabila menyumbat gol pada minit ke-58. Paris Saint-Germain kini berada di tangga ketiga Liga. 2 mata dibezakan dengan pendahulu Liga iaitu pasukan Monaco dengan mengumpul 17 mata. Juventus berminat untuk dapatkan Jadon Sancho. Juventus dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain sayap Manchester United iaitu Jadon Sancho yang dilihat sudah tidak mendapat tempat lagi dalam pasukan kendalian Erik ten Hag. Juventus bagaimanapun akan cuba membawa masuk Sancho secara pinjaman terlebih dahulu pada Januari nanti sebelum membuat keputusan sama ada mahu mendapatkannya secara tetap ataupun tidak nanti.
Napoli mahukan Gabriel Jesus, juara pasukan Serie A musim lalu. Napoli mengesahkan yang mereka akan cuba mendapatkan Gabriel Jesus daripada pasukan Arsenal jika Victor Osimhen meninggalkan mereka nanti. Selain Jesus, Napoli juga sedang mengintai peluang untuk mendapatkan Alvaro Morata ataupun Jonathan David bagi mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Osimhen nanti. Kontrak penyerang mereka itu juga akan tamat pada Jun 2025 nanti. Manchester United sasarkan pemain muda. Manchester United kini sedang berusaha untuk membawa masuk dua pemain muda daripada Brazil, iaitu Luis Guilherme dan juga Loran, di mana masing-masing daripada Palmeiras dan juga Flamengo. Mereka bagaimanapun perlu menyediakan sekurang-kurangnya 100 juta pound bagi mengatasi Chelsea yang daripada awal lagi sudah berminat dengan dua pemain itu. Atletico Madrid letak harga 80 juta untuk Joao Felix. Atletico Madrid meletakkan tanda harga 80 juta euro kepada pasukan Barcelona bagi mendapatkan pemain itu secara tetap. Felix bermasa sekarang ini sedang bermain secara pinjaman dengan gegasi Spanyol itu. Brighton tawar kontrak baru kepada Mitoma. Brighton dilihat sedang mengadakan rundingan dengan pemain sayap mereka, iaitu Kaoru Mitoma, mengenai lanjutan kontrak baru bersama dengan mereka. Brighton dilaporkan tidak akan meletakkan sebarang release clause kepada kontrak baru pemain itu, yang kini sedang diperhatikan oleh pasukan Liverpool, Manchester City dan juga pasukan Napoli. Manchester City juga mahukan Alphonso Davies. Manchester City akan melancarkan perang ke atas pasukan Real Madrid dalam cubaan mereka untuk mendapatkan Alphonso Davies. Kontrak pemain itu masih lagi berbaki sehingga Jun 2025. Tetapi pasukan Bayern akan cuba memujuknya terlebih dahulu untuk dia terus kekal bersama dengan mereka. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.